Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua di dalam market yang berdarah ini? Okey, dan juga selamat datang ke dunia kripto. Inilah lumrah dunia kripto. Okey, tak selalunya menghijau. Kadang-kadang dia merah dan kadang-kadang merah dia panjang, kadang-kadang merah dia pendek. Okay, so kita nak discuss tentang market sekarang ni, market kripto. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kejatuhan ini dia disebabkan oleh macam-macam FUD. FUD maksudnya fear, uncertainty and doubt. So bila ada orang create all this kind of fear FUD, and combine lah FUD. Bila orang create FUD ni, usually dia datang dari media lah, and kadang-kadang other sources. So bila benda ni datang, orang akan rasa takut dan mereka akan menjual. So usually orang kata beli waktu orang takut, jual waktu orang tamak. Tetapi majority diorang akan beli waktu orang tengah tamak dan jual waktu orang takut. That's why benda ni berlaku. Okay, so sebelum kita teruskan video ni, sebab banyak benda yang saya nak bincang hari tu, memang kelang kabut buat video sebab ramai tengah call, message kan. Tapi sekarang ni there are certain things yang kita boleh tengok untuk kita determine market ni dalam kita punya anggaran atau expectation dia akan ke mana, dan apakah langkah-langkah yang kita boleh buat untuk protect kita punya kripto ataupun kita punya kewangan lah. Okay, so first thing first, saya nak ceritakan atau summarizekan FUD dia punya kronologi dia. Okay, so semuanya bermula daripada Elon Musk bila dia tweet dekat dia punya Twitter bahawa Tesla stop menerima pembayaran BTC, tetapi mereka masih hold Tesla. Okay, so media, apa yang saya cakap lepas ni, tuan-tuan kena tahu yang bila saya cakap tetapi tu, part tu media takkan highlight. Okay, dan seterusnya diteruskan oleh US. So Tesla dah cakap macam tu. Okay, media nampak. Okay, waktu ni kita kena ambil news daripada kerajaan US. Okay, so US kata mereka perlu report ataupun perlu bayar cukai kripto dalam 10,000 lah, tetapi hanya untuk bisnes sahaja. Okey, dan diteruskan lagi oleh US. IRS ni ibarat LHDN lah kat Malaysia ni kan. So IRS akan target cryptocurrency punya industri, tetapi pada tahun 2023. Okey, dan yang sekarang ni, ataupun saya tak tahu adakah ini terakhir ataupun ada lagi. Okey, so the last one is sudah tentu China. Okey, so US dah settle dah belasah dah kan, dah belasah. Next dia bagi China, apa kau nak buat lagi, boleh belasah lagi kan. So China pun kata okey, inilah kita punya idea. So China pun media kata China akan ban mining. Ni setiap kali bulan akan ada. Tahun 2013 ada, tahun 2017 kan. Okey, so tetapi mining ini adalah untuk coal powered mining, bukan untuk hydro electric powered mining. Okay, so all this thing bila kumpul dia jadi FUD yang sangat besar, dan dia berjaya crashkan market. Dan ada jugalah macam conspiracy theory dekat forum 4chan mengatakan bahawa ada group ni nak jatuhkan market sebab nak bagi seorang Chinese billionaire ni bankrupt. So itu pun satu hal juga tengah berjalan. Okey, tapi apa saya nak cerita ni sekarang adalah waktu di mana tuan-tuan puan-puan akan dengar semuanya pasal negatif. Bitcoin je negatif, kripto je negatif kan. Kalau buka Facebook ke kan, apa-apa je ni dah bearish run dah ni, Bitcoin nak jatuh dah kan. So ini adalah lumrah. So kalau tuan-tuan puan-puan nak masuk dalam dunia kripto kan, tuan-tuan puan-puan kena ada set mentality bahawa masuk ni nak belajar dan juga nak stay for the long run. Bukan kalau setakat datang waktu bull run dan sebagainya,
tuan-tuan puan-puan akan mengalami kadang-kadang anxiety, sebab baru masuk beli dekat top tiba-tiba jatuh, nak buat apa kan. So bagi saya, sesiapa yang pegang coin yang ada fundamental kan, macam Bitcoin, Ethereum tu, bagi saya tak ada masalah sangat. Sebab apa? Sebab memang for the long run diorang ada kekuatan sendiri. Altcoin pun ada certain altcoin yang bagus juga, dia ada kekuatan dia, Polkadot ke, even macam Binance Coin ke, Chainlink ke. So as long kalau tuan-tuan puan-puan contoh beli dekat top, tapi kalau beli coin yang ada fundamental, tak apa lagi. Sebab kalau bull run tu bersambung dan projek tu sentiasa buat development, InsyaAllah dia akan continue balik. Sebab apa yang turun akan naik balik, apa yang turun akan naik balik. Cuma tuan-tuan puan-puan kena hold lah, mungkin tak pasti berapa lama. Kalau benda ni hanyalah correction, mungkin dalam beberapa minggu kan, ataupun by next month macam tu, mungkin market pulih balik dan okay balik. Kalaulah ini bearish moment, mungkin tuan-tuan puan-puan kena tunggu setahun ke 2 tahun ke kan. Tetapi as long token tu ada fundamental, by the next bull run dia akan pick up balik. Unless kalau tuan-tuan puan-puan pergi jual kan, rasa anxiety, then memang you akan loss lah. Yang beli token-token yang jenis pump and dump ataupun yang tak ada fundamental, itu memang sangat-sangat berisiko. And to be very frank, waktu bearish moment, kalau ada bearish moment, selalunya projek-projek pump and dump ke yang tak ada fundamental, diorang tak akan buat apa-apa development. Projek tu akan mati, coin tu pun akan mati. Ini bukan saya cakap, ini memang based on history. Lepas 2017 banyak shitcoin ke, coin yang tak ada fundamental ni mati. Okay, so this is just peringatan je lah, peringatan untuk semua, termasuk diri saya sendiri. Dan sekarang kita boleh tengok market cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, semua merah, confirm merah. Kita tengok siapa yang ada tak, yang untuk tak ada. So market memang kau tengah jatuh, hanya stable coin je yang tengah naik ni tuan-tuan puan-puan. Yang lain semua jatuh. And paling teruk, Huobi token, OKB. So exchange based token, Gate token, exchange based token, even DeFi token macam Maker, Compound ni mengalami kejatuhan lah. Diorang yang paling teruk affected. Tetapi altcoin lain semua tengah jatuh. So siapa yang pegang altcoin ke apa ke kan, so you need to take a proper risk management lah. Okay, now kita pergi kepada Bitcoin. Di sinilah barulah kita sedar siapa Bitcoin yang sebenar kan. Kalau dia down, that's it tuan-tuan puan-puan, the whole market akan down lah. Okay, so now kita tunjuk dululah dia punya moving average. So macam saya katakan video lepas, so ini adalah daily chart. Merah ini adalah 200 days moving average. Di sinilah antara indikator yang penting. Yang merah ni tuan-tuan puan-puan, kalau dia close bawah ni, maksudnya bearish moment tu telah pun bermula. So dari sudut teknikalnya sekarang, dari sudut market structure juga, kalau tengok dekat sini, buat masa sekarang ni kita dalam proses nak masuk ke bearish moment, atau bearish season macam tu lah. Okay, sebab kalau kita tengok usually, macam saya pernah cerita dulu kan, usually kalau dia dah break bawah ni, memang susah untuk dia nak naik, Okay, so inilah keadaan sekarang on a daily basis lah. Tetapi satu benda yang saya nak highlightkan adalah dia punya kejatuhan dia dari sini kan, terus dia pergi ke sini. Dia terus pergi ke sini dalam masa seminggu, dia terus jatuh. Usually untuk
mana-mana untuk kripto tu dari 21 day moving average untuk jatuh ke 200 day moving average, even bawah daripada sana, dia akan ambil masa at least bulan lebih ke kan, 3 bulan. Ini dalam masa seminggu dia boleh jatuh macam ni. So this is the part saya rasa agak pelik, agak kepelikan di situ. Okay, so lagi satu part yang saya nak tunjuk adalah, okay, kalau kita zoom out lagi tuan-tuan puan, kita zoom out lagi. So let's say kita padam yang ni lah, padam ni, dan kita tengok Bitcoin logarithmic curve ni. Curve ni yang kita kita nak tengok. Okay, so ini kalau kita compare sejak awal lagi, kalau nak tahu Bitcoin dah sampai ke muncak kan, selalunya dekat sinilah. So kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, pada tahun 2013, mulai Januari 2013, dia pergi sampai April, lepas tu dia jatuh. Jatuh ni dahsyat juga dia punya kejatuhan. Okay, jatuh, and then April ni juga dia start recover sedikit. Tuan-tuan puan tengok ni lepas tu dia turun balik. Dia turun sampai Julai. Lepas tu dia pergi sideways. Ogos, September, Oktober dia naik balik. Then tu dia kemuncak dia Disember 2013. Dalam masa setahun dia ada peringkat bearish dia. April sampailah September, dalam lebih kurang 5 bulan, and then dia naik balik. So saya tengok pattern ni seolah-olah macam apa yang tengah berlaku sekarang. Dia jatuh tiba-tiba kan, and then dia consolidate, and then dia naik balik. Mungkin benda ni boleh berlaku, cuma all this while saya ingatkan sebab 2013 tak banyak institution investor dan sebagainya. So rasa macam susahlah dia nak jatuh dengan teruk kan. Tapi dia pernah berlaku. Kalau tengok ni kejatuhan ni dalam 80% juga tuan-tuan puan-puan. Lagi teruk dari sekarang. Lagi teruk daripada sekarang. Tapi waktu tu market cap pun kecil, orang pun tak ramai kan. So tak nampak sangat lah dia punya apa kita cerita impact. So dia berjaya recover balik, and then dia pergi dekat sini, then baru dia jatuh. Ini baru proper apa kita kata kemuncak bull run. Ini belum lagi. Okay, then 2017 pula. 2017 dia tak ada benda macam ni. Maksudnya 2017 dia memang naik lah. Sepanjang 2017 ni dia naik je, correction sikit, then naik sampai sini, jatuh balik. Sampai 2019 jatuh paling bawah, and then dia naik sikit lah 2019. Ni tak adalah nampak dia punya bull run. Dia sampai warna putih ni, and then dia jatuh. Ni sebab coronavirus ni dia jatuh macam ni. Sebab corona dia jatuh banyak, and then dia pick up balik. So only this time yang dia break bawah yang putih ni tuan-tuan perempuan. Other time steady je dekat sini. Tapi ni sebab coronavirus kan, so memang dia world event. Okay, next kita tengok tahun ni pula. Okay, so kalau tengok dekat sini, kalau tengok dekat sini tuan-tuan perempuan, dia jatuh dari hijau ni sampai yang dekat biru ni lah, biru muda ni. So the last time yang 2013 tu dia jatuh dari hijau ni. Dia dari kuning, dari belah kuning ni dia jatuh sampai yang biru ni lah. Sorry, dari kuning ni dia jatuh sampai biru dekat sini. Dekat sini dia jatuh. So nampaknya pattern lebih kurang sama, cumanya kita dari kuning juga. Kita dah pergi dari kuning dan pergi ke sini. Pattern sekarang ni similar dengan tahun 2013. Apa yang saya nampak dari sudut technical analysis lah, memang nampak pattern ni sama dengan 2013. Ini yang saya dapat tunjukkan. Dia kalau kita nak compare dengan 2017 ni,
agak tak sama sebab 2017 tak berlaku. Dari kuning ni kan, dia pergi dekat kuning ni terus dia jatuh tu tidak berlaku. Dia hanya pergi dekat dekat hijau ni dia jatuh, lepas tu putih ni dia jatuh, lepas tu dia naik terus, Yang sekarang ni kita dah pergi sampai yang kuning ni, and then kita jatuh ni. So based on this, saya punya pandangan lah, dia akan ada momen bearish, kemungkinan akan ada momen bearish, tetapi bearish dia mungkin akan dipulihkan dalam masa yang singkat. Dia takkan jadi multi year bearish. Ini berdasarkan pandangan saya, berdasarkan apa yang saya tengok pada tahun 2013. Mungkin bearish ni dalam 3 bulan 4 bulan, and then dia akan pick up balik lah. Itu yang saya jangkakan. Untuk Bitcoin. Okay, so okay, kalau kita buka balik semua drawing yang buruk ni. So next kita tengok in terms of daily. So ini yang saya nampak lah, dia tengah pergi sini, dia drop, and then dia dah memang break the structure dah, pergi sampai sini kan. So mungkin kita boleh tengok somewhere sini lah, dari 56 ke 40k. Boleh tak dia pergi somewhere? Kalau dia pergi dekat sini, contohlah dia naik balik, dia pergi dekat 50k kan, contoh 50k, somewhere sini 50k. So dia pergi sini, mampu tak dia break 50k ni? Itu persoalan seterusnya. So sekarang ni untuk kita letak harapan bahawa kita dah kembali kepada fasa bull run, Bitcoin kena naik balik, dia kena break yang hijau ni 46, then dia kena close somewhere sini, and then dia kalau dia dapat establish support level, something macam kat sini, support something dekat sini 48k support level, 48k support level dapat support level dekat sini balik, macam yang ni lah, macam 25 April dapat sini, then hopefully dia boleh break ni. So inilah saya nampak for Bitcoin lah on a daily punya chart. So kalau kita zoom lagi tuan-tuan puan-puan, on hourly nampaknya keadaan tidak begitu baik untuk Bitcoin. Nampak tak? Dia pergi bawah. Memang dalam parallel channel ni dia memang follow je tapi pada 19 Mei dia jatuh, crash, naik balik. Lepas tu dia jatuh sikit 33,000, lepas tu dia tengah naik. Sekarang dia buat pattern double bottom. So ini adalah pattern bullish lah. So hopefully apa jangkaannya adalah boleh tak dia break harga 41k. 41k ni mampu tak dia break? So ini yang kita kena tunggulah. Kita kena tunggu macam mana keadaan di for perjalanan Bitcoin. Okay, so tuan-tuan puan-puan, next kita tengok Ethereum. Apa cerita? Ethereum pun sama. Okay, so Ethereum ni dari dia break hari tu awal bulan ramai yang seronok. Dia break ni 33,000 3,000 dia break, dia pergi sampai 4,000 300 lebih, and then dia turun kejap, naik balik 4,000. Then bila Bitcoin crash, dekat sinilah Bitcoin crash, dia pun crash juga. Sama je, diikut je Bitcoin. So kalau kita tengok Ethereum punya cerita pula sama juga macam Bitcoin. Ni on the 4 hour chart lah, dia pergi sini kan, then now ini line yang bawah ni dari support dia dah jadi resistance. So keadaan tidak baik untuk Ethereum juga. So this particular place 2400 ni dia perlu break lah. Hopefully kalau dia dapat masuk balik dekat sini pun dia kena break ni juga baru bullish. Kalau dia masuk sini, tapi kalau dia trade macam ni juga, kalau kalau contoh dia masuk sini, dia trade macam ni juga, it's still bearish lah. Still a bearish movement, tidak begitu baik untuk Ethereum. So Ethereum sama je, dia ikut Bitcoin lah, So kalau dia masuk sini, basically dia jadi macam bulan April sebelum bulan Mei lah, dia akan trade dalam line ni sahaja. Tapi sekarang ni dia trade lagi bawah daripada line tu tuan-tuan puan-puan. So kalau kita tengok on a daily chart, nampak. So
Ethereum dia dah ni nampak line yang saya buat, dia pergi sampai sini dan dia corrected balik. So tak pasti adakah dia boleh masuk balik dekat line ni, trade dekat sini, ataupun dia akan trade dekat sini. Dia akan trade dekat sini. So this is something yang kita kena tengok lah. So itu saja for Ethereum. Now tuan-tuan puan-puan, kita pergi kepada topik utama kita. Okay, first thing first saya nak sebut adalah, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, ramai yang ada cerita juga, ramai yang tanya juga, sekiranya Bitcoin ni adalah store of value, hedge against inflation ataupun perlindungan against inflasi, kenapa Bitcoin jatuh? Kenapa Bitcoin jatuh? Kan? Sebab kenapa waktu US dalam ambang inflasi, Bitcoin nak jatuh? Okay, so first thing first, kita tengok dulu dekat sini. Saya nak tunjuk dulu dolar, tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini adalah sejak data dari 1985. Apa yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan adalah dolar dalam keadaan kritikal. Dolar dalam keadaan kritikal. Okay, pattern ni tuan-tuan puan-puan, dolar dah membentuk mana ni? Dolar sebenarnya dah membentuk double top sejak 2017 dan lately 2020 dia membentuk double top. Okay, so usually kalau double top dia adalah bearish signal lah. Dan sekarang ni dolar dalam keadaan kritikal. Maksudnya dolar kena maintain ni. Kalau tak ada kalau dia dapat naik balik dan sebagainya, dan okey lah. Tetapi dengan keadaan US inflation, and then US pun nak release lagi dia punya stimulus package kan, so memang dia akan jadi oversupply. So might likely dolar boleh jatuh, sama macam tahun 2008 2009 waktu yang subprime mortgage crisis kan, dia jatuh, and then 2014 baru dia dapat pick up balik. 2014 baru dia dapat pick up balik. Kalau dolar ni jatuh, of course people will go to something more secure lah, macam gold ke kan. And then in this case, Bitcoin pun dia memposisikan diri dia as a inflation protection. Okay, hedge against inflation. Okay, so ada untuk persoalan kenapa Bitcoin boleh jatuh dan sebagainya, sebenarnya macam ni tuan-tuan puan-puan. Bitcoin ni dia tidak akan react based on specific timeline, in terms of dia jatuh. Kalau bab inflation ni kan, nampak US macam tengah nak jatuh, sekarang ni Bitcoin perlu up. Tak, dia bukan berkadar terus atau berkadar songsang dengan US dollar. Tak, dia ada dia punya pergerakan dia yang tersendiri. Okay, so kadang-kadang kalau orang boleh manipulate market dan sebagainya, tak kira lah USD tengah nak jatuh, tak semestinya dia kena naik atas. Itu yang satu. Dan lagi satu tentang Bitcoin ni, kita kena ingat Bitcoin dari tahun 2017, tahun 2017, di mana naratif institution investor tu mula bercambah. Jadi Bitcoin memberikan ruang sepanjang bear market. Contoh bear market start 2018 kan, sepanjang bear market adalah waktu untuk siapa-siapa untuk beli Bitcoin dan protect dia themselves from inflation, untuk melindungi diri daripada inflasi. Bitcoin dah bagi masa sebenarnya tahun 2018 macam tu lah kan, sampailah bull run ni nak start, sampailah end of 2020, kita ambil that time frame. During this particular time frame ni, ada sesetengah investor kumpul Bitcoin. Contoh paling dekat jiran kita, Singapore Temasek Holding, mereka mengumpul Bitcoin tuan-tuan puan. Mereka dah start kumpul Bitcoin sejak tahun 2018 atau 19, tak silap saya. Mereka dah mengumpul. Okay, so this is the part yang kita kena nampak. Kita kena tengok in a broader perspective kan. Bitcoin dah bagi masa untuk companies ke siapa-siapa, even kita pun mengumpul Bitcoin. Itu dia punya konsep sekarang ni. Dan companies
memang certain syarikat-syarikat besar memang dia mengumpul Bitcoin sebab mereka tahu walaupun macam sekarang Bitcoin tengah jatuh dan sebagainya, it's still a good asset untuk melindungi diri mereka daripada inflation. Okay, that is why orang-orang macam Michael Saylor, macam Elon Musk pun beli Bitcoin. Walaupun dia create FUD kan, dia create FUD dan sebagainya, dia tak jual Bitcoin dia. Because of why? Because of inflation is coming. Nampak daripada chart ni, nampaknya inflation tengah datang. So banyak syarikat-syarikat dia dah banyak dah kumpul dah. Which is why kenapa kita dapat break 19,000 ni adalah naratif big institution sedang kumpul Bitcoin. Sebab tu harga dia mampu naik. Kalau kita ingat pada tahun lepas lagi, dari 10,000 tu dia start naik bermula daripada PayPal. PayPal kata dia dah mula menerima Bitcoin dan sebagainya. Di situlah naratif institutional investor tu push harga Bitcoin sebenarnya. Dia start dari tahun lepas lagi, push sampai break 19,000, dan sekarang ni kita dah pergi sampai 60,000 dan kita turun balik sekarang ni lah dekat 38,000. Okey, yang pentingnya institution memang collect Bitcoin. Apa bukti yang saya boleh tunjukkan? Okey, lately waktu market crash, tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan. Sejak kita ambil for the past 1 month, setiap kali Bitcoin jatuh, institution akan count. Ini adalah total transfer volume from OTC Desk Wallet. So syarikat-syarikat besar diorang akan beli melalui over the counter method lah. So mereka membeli. Bila harga jatuh, drop ni, buat correction, setiap kali ada correction diorang akan beli. Most of the time bila ada correction diorang akan beli. Okay, ni pun ada correction, dia beli. And then lately pada Mei, diorang memang banyak membeli. Diorang memang banyak membelilah. Nampak ni. So total transfer volume from OTC Desk paling tinggi ni, paling tinggi. So bila dia jatuh, diorang akan belilah. So this is a very major punya kejatuhan, and diorang dah kaut teruslah shopping. Diorang dah shopping. So sekarang ni apa yang saya nampak adalah, bagi institution investor ni, diorang punya valuation untuk Bitcoin ni adalah sekitar bawah daripada 40,000. Itu yang saya nampak. Sebab bila harga dia pergi dekat sini kan, dekat bawah daripada 40,000, diorang dah saut dah. Diorang dah kaut banyak ni. So ini yang saya nampak bahawa institution diorang masih membeli lagi, di mana bila harga jatuh macam ni diorang beli. So antara indication adalah Elon Musk. Elon Musk beli waktu harga sekitar 30,000 lebih. So most likely institution yang baru masuk pun diorang nakkan harga tersebut. Okay, so ini naratif yang kita kena tahu, ataupun konsep kita kena tahu, Bitcoin against inflation. Sebabnya dia dah bagi ruang lama dah untuk collect Bitcoin, so that kalau inflation datang, you dah ada some asset to protect yourself. Okay, next kita nak tengok adalah ramai yang terfikir. So kalau all this thing happening, kenapa harga Bitcoin ni boleh tiba-tiba jatuh? Maksudnya kalaulah let's say institution nampak 40,000 macam tu, something dia punya valuation lah kan. Waktu kalau dia naik daripada tu, diorang tak berminat sangat nak beli. Kalau naik daripada tu, diorang tak berminat sangat nak beli. So kenapa benda tu berlaku adalah sebab ni, over leverage. So kalau tengok dekat sini, di spot exchange pada 19 Mei ni, banyak Bitcoin dimasukkan ke dalam spot exchange. Dan pada waktu yang sama juga, even dekat derivatif pun 19 Mei banyak dimasukkan. So dekat derivatif ni lah berlakunya banyak aktiviti over leverage dan sebagainya, and that is what makes the market tu naik lagi. Dari 40,000 naik sampai 60,000, tetapi dia dah tak boleh ni sangat sebab dia dah over leverage.
So bila dia over leverage, market ni pun jatuh balik. Okay, so that's the reason. One of the reason adalah over leverage. Dia bagi naik banyak, lepas tu dia bagi turun banyak. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok, dekat spot ni, spot exchange ni, dia pada bulan Januari, sebelum tahun baru Cina yang banyak miners masukkan Bitcoin banyak-banyak. Lepas tu tak banyak pun Bitcoin yang masuk. Last February, lepas tu tak banyak Bitcoin yang dimasukkan ke dalam exchange. Dia makin kurang. Dan lately yang hari tu banyak dimasukkan lah, oversupply, harga Bitcoin pun jatuh. Okay, tetapi kalau kita tengok dekat derivatif, dia lain. Derivatif pula start February, March kan, tak banyak sangat dia punya ni. Tapi starting April, pick up dah. Pick up. Ni paling teruk ni Mei 19 ni semualah. And then that's why sekarang ni harga dia jatuh. So that is why ada orang yang kata memang FUD dia memainkan peranan, berita-berita negatif dan sebagainya. Tetapi aktiviti dekat derivatif, over leveraging ni pun antara penyumbang terbesar juga untuk kejatuhan harga Bitcoin. That is why selalunya orang pesan, ni bukan saya, kalau tuan-tuan tengok yang mana-mana YouTuber ke kan, ramai yang ada certain YouTuber ataupun influencer, diorang akan promote all this derivative exchange dan sebagainya. Tetapi ada yang tak buat macam tu. Sebab yang jenis yang tak buat macam tu, diorang tahu kalau over leverage dan sebagainya, dia boleh menyebabkan market tu very volatile dan dia jatuh dan sebagainya lah. Okay, so this is one of the factor yang kita kena tahu kenapa harga Bitcoin mengalami penurunan. Now kita cerita tentang all these FUDs that are happening sekarang ni. Okay, so kalau tengok FUD yang kita dapat sekarang ni, berita-berita negatif ataupun hentaman terhadap Bitcoin ni, memang dahsyat. Tengok ni, dengan Bidennya nak kata tax crackdown plan. Ni yang saya cerita tadi dekat summary tadi, 10,000 kan. And then siapa pula ni, Hong Kong pula nak restrict prohibiting license crypto business operation. Hong Kong pula nak sekat all this crypto related business operation lah kan. Lepas tu pemenang anugerah Nobel Paul Krugman, waktu lain dia tak cakap ni Ponzi scheme, tapi waktu 21 Mei dia kata ini is a long run Ponzi scheme. Tak pastilah waktu tu dia cakap ataupun media publish artikel waktu ni. Tu kita kena tahu juga. Next, Gary Gensler pula, waktu 21 Mei dia kata US SEC Chair Gary Gensler say regulator will enforce crypto rules aggressively and consistently. Dengar tajuk pun dah takut dah. Dengar tajuk pun nampak macam dia orang nak kejar ni kan. So all these thing memang bertubi-tubi tuan-tuan puan-puan. Memang bertubi-tubi dia orang punya FUD. Okay? And paling latest and bagi saya macam sampai level ni dia orang nak FUD adalah yang ni tuan-tuan puan-puan dekat Twitter. Alamak tak keluar. Pope Francis sampai level Pope. Tengok ni, technology based on use of highly polluting fossil fuels need to be replaced without delay. There is reason to hope that humanity at dawn of 20th century will be reminded of having generation shoulders. Okay, bla bla bla. Macam ni lah. Sampai level Pope pun kena cerita something like this. Sebab Pope usually, yalah dia macam agamawan kan, for Christian. Usually mungkin dia akan cerita regarding other things lah, more related to dia punya bidang kan. So now sampai Pope pun cerita tentang ni. So ramai yang memang komen lah, memang komen. Ni kalau tuan-tuan baca pun ramai kata sampai level Pope pun nak komen kan. So tu saya tengok, dahsyat juga dia orang punya level nak FUD Bitcoin ni kan. Okay, so this is the thing yang tuan-tuan puan-puan kena hadap sekarang ni. To be very frank, realitinya siapa yang invest Bitcoin kena hadap all this FUD. Kalau tak tahan, then memang better tak invest dah dalam cryptocurrency. Kalau tak tahan, better jangan invest dalam cryptocurrency. Sebab tak semuanya indah. Kadang-kadang ada waktu-waktu begini. Okay, now kita tengok yang ni pula.
apa Elon Musk tweet. Okay, so Elon Musk sebenarnya recently ada tweet. Bukan tweet, dia menjawab satu tweet lah berkaitan dengan Bitcoin dan juga penggunaan tenaga. Okay, so ni adalah mamat ni Brad Winton, dia pun ceritalah Bitcoin sekarang ni ada akan menggunakan solar dan juga bateri, so that it can be more environmental friendly lah, lebih kurang macam tu lah. And then dia pun ada keluarkan satu artikel untuk pembaharuan mining untuk Bitcoin lah. Okay, so aktiviti untuk improve Bitcoin ni sekarang ni sedang dijalankan. So Elon Musk pun kata apa, I agree that this can be done over time, but recent extreme energy usage growth could not be possible have been done so fast with renewable. The question is easily resolved if the top 10 hashing organisms just post audited number of renewable energy versus not. So dekat sini Elon Musk kata okay, usaha tu baguslah diambil, tetapi baru-baru ni penggunaan tenaga tu terlampau banyak, and then kalau nak buat ni dalam masa yang cepat tu mungkin tak boleh. So apa yang dia kata, for a quick solution adalah mana-mana syarikat-syarikat mining ni kena ada macam audit lah, kena ada audit berapa banyak penggunaan tenaga yang renewable, berapa banyak yang not renewable. Okay, so basically Elon Musk ni, apa yang saya nampak sekarang ni, dia dah tak merajuk lah, mungkin cara dia tu a bit macam kasar, dia macam bapak rotan kan, lepas rotan anak tu tengok ada luka, dia sapu ubat kan, lebih kurang macam tu lah. Sekarang proses Elon Musk tengah sapu ubat. So Elon Musk sekarang ni dia cuba nak membantu dari sudut macam mana nak lawan all this energy related fight. Okay, it's not that I kata put your trust 100% on Elon Musk, tapi kita kena tengok juga movement yang Elon Musk tengah buat sekarang. Okay, cuma yang ni dia tak bagi impact banyak sangat sebab dia tak tweet, dia just balas tweet dan sebagainya. Dia tak bagi impact sangat lah. Okay, so then dia kata okay, Bitcoin hashing or mining energy use is starting to exceed that of medium-sized countries. Almost impossible for small hashes to succeed without those massive economy of scale. Okay, so dia kata memang penggunaan tu sangat banyak lah, ibarat sebuah negara. Okay, so then ni yang dia bagi tahu. Okay, achieving truly decentralized finance, power to the people is noble and important goal. Okay, layer count depends on projected bandwidth and compute both rising rapidly, which means single layer network can carry all human transaction in future. Okay, so maksudnya dia nak bagi tahu adalah all the transaction tu tak perlu ada macam Ethereum kan, ada layer 2 scaling solution apa semua. Dia kata semua boleh buat dekat satu single network, tak perlu ada banyak-banyak layer. Tapi dia kata in future lah, maksudnya dia nampak potensi untuk Bitcoin or any blockchain tu sangat-sangat tinggi kan, sangat tinggi. Dia akan jadi much more faster dan sebagainya. Okay, cuma sekarang for now Lightning is needed. So Bitcoin dia ada buat work on the improvement on the Lightning network dan sebagainya, tapi dari sudut implementation tu saya tak nampak lagi. Mungkin ada discussion among dia punya community. Sebab apa? Lightning network ni dia akan buat all the transaction verification off chain, bukan on the blockchain. Dia ada off chain, so dia akan buat dekat sana. So ada some of the community tak bersetuju dan sebagainya lah. So sekarang ni nampaknya Elon Musk cuba nak bagi suggestion dan sebagainya. So sekarang ni kalau community macam willing to work with Elon Musk dan sebagainya, then mungkin harga akan naik balik. Sebab satu benda yang kita tak boleh nafikan, Elon Musk ada dia punya peranan dia. Nampak tak? Dia start je burung fight yang datang tu berkait-kait sampai ke China. Okay, so maybe sekarang ni kita tengok macam mana Elon Musk punya sentiment dan sebagainya lah. Tapi ada baiknya kalau pengaruh Elon Musk ni makin kurang. Itu pun ada baiknya juga, sebab kita tak boleh harapkan sentimen Elon Musk sahaja untuk menguasai kripto. Tapi mungkin in the long run dia punya pengaruh akan slowly decrease lah. Tapi buat masa sekarang kita tak boleh nafikan dia ada pengaruh dia. Okay, so that is on Elon Musk. Now
kita tengok ni China. Ni yang saya nak sebut banyak ni pasal China. China ni dia dia punya penggunaan tenaga ni memang banyak. Maksudnya apa yang Elon Musk cakap ni sebenarnya banyak penggunaan tenaga ataupun hashing lah, mining lah, semuanya di China. And risikonya apabila semua di China, dia sangat bergantung kepada kerajaan China. So semua aktiviti ini boleh berubah kalau ada dasar daripada kerajaan China lah. Okay, and the way Chinese government works is ini based on saya punya pemerhatian. Okay, kalau dia nak execute, dia memang akan execute lah. Okay, cuma sebelum ni memang nampak macam it's a fight tahun 2013, tahun 2017. Tapi sekarang ni China diorang nak buat diorang punya own digital currency. Jadi dia ada kepentingan sekarang ni, and that's why sekarang community crypto ni diorang dah bengang dengan China. Diorang dah memang consider dah geram. Diorang dah geram, and then diorang kata kalau China nak ban je lah. Nak ban mining ke, ban saja. Memang community di crypto ada yang kata ban, tak ada masalah. Memang hash rate akan jatuh kalau let's say China ban crypto, sebab banyak mining berlaku di China. Memang hash rate akan jatuh. Memang mungkin miners akan jual Bitcoin dan sebagainya. Tetapi apa yang community itu rasa adalah biar sakit sekarang. Maksudnya biar alang-alang nak ban ke, nak ni buat sekarang so that lepas ni tak ada isu renewable energy, non-renewable energy. Sebab most of the non-renewable energy berlaku di China. So that's why dia kata kalau buat macam ni bagus, so that slowly dapat shift penggunaan tenaga kepada yang lebih baik lah. Sebab diorang nampak susah nak address benda ni sebab banyak mining activity sebagainya berlaku di China. So sekarang diorang dah tak takut. Kebanyakan yang orang-orang dalam community crypto, orang lama, dia dah tak takut dah. Sebab dia dah tengok dah 2013 duk ugut, 2017 duk ugut, sekarang ni nak ugut lagi, fine, bawa. Kalau betul nak ban je lah. Itu yang community crypto ni sekarang tengah panas hati dengan China. So terpulang kepada China, dia nak ban ataupun tak. Tetapi kalau China ban ban crypto kan, ban daripada mining, tak boleh buat mining dan sebagainya, memang dia akan effect Bitcoin sebab hash rate akan jatuh. Tetapi benda tu hanya akan berlaku sementara. Nanti akan ada miners dari tempat-tempat lain dan sebagainya, diorang boleh pick up the hash rate, and eventually dia akan kembali normal lah, yeah? So that's why kalau saya pun memang saya setuju. Kalau China nak ban je, tak ada masalah. Cuma yang tak bagusnya kalau dia ban orang China untuk trade lah. Kalau dia ban mining tak ada masalah. Kalau dia kata Chinese cannot trade Bitcoin dan sebagainya, then dia akan bagi sedikit problem lah. Sebab kita kena tahu dia ada demand dan supply. Dari sudut trade ni kita perlukan buyers dari China juga. So that would be a bit tricky. Tapi sebenarnya kalaulah dia buat macam tu pun, I think orang-orang dekat China pun dia tahu macam mana nak bypass, nak guna dan sebagainya kan. So dia bukan macam Bitcoin ni, bukan macam Facebook ataupun Google kan. Macam China dia ban Facebook dan Google, so orang sana diorang boleh buat versi Facebook, versi Google. Tak, macam kalau China dia ban, the demand for Bitcoin tu masih tinggi. Memang dia boleh buat diorang punya own cryptocurrency dan sebagainya, tetapi benda tu tak pasti adakah something yang orang China prefer. Sebab usually China diorang boleh buat diorang punya own cryptocurrency. In fact diorang pernah buat diorang punya own crypto dan sebagainya, tetapi benda tu tak begitu tak begitu atraktif untuk mereka. Eventually diorang nak juga beli Bitcoin ke, even Polkadot banyak investor dari China, Polkadot, all those kind of thing. So this is the part yang memang saya tak pasti macam mana China nak buat lah. Tapi saya nampak China pun macam ada tarik handbrake lah. Sebab dia kata nak ban, lepas tu dia kata okay, kita ban bahagian coal powered mining, bahagian hydroelectric tak payah ban kan.
So tak apa, kita tunggu for this China untuk come out with their own pendirian sekarang ni. Okay, so that is on China. So this is what will happen lah. So ini adalah Bitcoin hash rate. So kalau China ban dan sebagainya, mungkin dia akan drop ke 20k ke 10k ke kan, tapi eventually dia akan pick up balik. So lately bila all this FUD tengah happening, hash rate pun tengah jatuh jugalah. Okay, next kita nak tengok kabar angin. So rasanya ni ramai yang dah tahu dah. Tuan-tuan puan-puan ramai yang buka Twitter mesti dah tahu dah. So dia sebelum 19 Mei ada post dekat 4chan ni kata diorang akan pushkan harga kepada 30k dan sebagainya kan. Then eventually diorang akan secara cepat akan naikkan ke 70k, and then diorang nak bankruptkan seorang billionaire. So billionaire yang diorang nak bankruptkan ni adalah mamat ni, Justin Sun. Tak keluar. Justin Sun. Ada ura-ura mengatakan bahawa Justin Sun ni kacau isteri orang. So isteri orang tu adalah Bitcoin whale. Dia tak puas hati dengan Justin Sun, jadi dia nak bankruptkan Justin Sun. Sebab tu whale ni nak jatuhkan harga Bitcoin dan sebagainya. Sebab Justin Sun dia buat leverage trading kan. So adalah dia orang punya strategi nak bagi dia bankrupt. Tetapi Justin Sun tak adalah bankrupt apa pun. Dia masih okey je kan. So that's the thing. Saya tak pasti sejauh mana kebenaran post dekat 4chan ni. Tapi ramai yang percaya. Ramai dekat TikTok pun ada seorang nama dia Pablo. Ramai yang follow sebab Pablo kata harga Bitcoin akan jatuh 30k, and then dia jatuh. So ramai kata Pablo ni kawan Justin Sun. Jadi Pablo tak pasti kawan Justin Sun ke kawan orang anonymous ni, jadi dia boleh tahu all this movement dan sebagainya lah. Bagi saya, dengar boleh, percaya jangan. Kadang-kadang orang kata you can fool a person, you can fool certain person all the time, ataupun you can fool all the person within a specific time. Saya nampak saya tak pasti. Sebab kadang-kadang saya tengok diorang ada bagi setiap kali ada post baru kan. Saya pun macam pelik. Kalau betul nak bankruptkan orang, takkannya nak bagi tahu strategi kan. So that's the thing. Bagi saya, kalau nak ambil keputusan based on this particular news ni, saya tak ni sangat lah. Sebab ada yang kata baru-baru ni ada satu post dekat 4chan dari orang ni juga, kata nak pada 23 Mei akan ada satu big move lah dan sebagainya kan. Tak apa, kita tunggu je. Then tengoklah macam mana. Tapi apa yang saya nak cerita adalah bila all this fight happening, tiba-tiba all this kind of rumours pun datang juga. Entah kenapa tiba-tiba Justin Sun punya nama kena petik lah kan. Ke sebab dia kata, sebab Justin Sun dia kata I've bought many on dips today. Adakah sebab Justin Sun kata dia dah beli Bitcoin, sebab tu orang nampak okay, kita kena create a certain story revolving around Justin Sun? Saya tak pasti. Tapi saya punya pandangan adalah dengar boleh, percaya jangan. Sama juga, any decision ni you must really tengok all kind of scenario lah, not just based on one posting dekat social media. Okay, so next kita nak tengok adalah ni. Ini adalah SOPR ni, adalah spend output profit ratio. So kalau kita nampak dekat sini, every time bila market jatuh, orang akan start menjual. Yang hijau-hijau ni bila orang start menjual lah. Dan pada start bearish sebelum tahun 2000 ni, tahun 2018 kan, ramai yang start menjual. And sebelum tu pun bulan September ada correction, orang ada jual. Bulan Ogos ada correction, orang ada jual. Okay, and now sini ramai juga yang menjual. Dia punya jualan ni seolah-olah pada tahun macam tahun Januari 2018 ramai yang start menjual kan. So impact dia lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan puan. Ramai yang start menjual. Okay, and then lagi satu saya nak tunjukkan adalah yang ni. Ni pun sama juga.
pada tahun Mac 2020 due to corona punya news dan sebagainya, dia effect market, ramai yang menjual. Dan sekarang ni pun sebenarnya ramai yang menjual pada ni lah. So apa yang saya dapat rungkaikan adalah kemungkinan yang menjual ni adalah orang-orang yang baru masuk dalam kripto, and diorang panik dan diorang pun jual lah kan, sebab tengok harga tengah jatuh dan sebagainya. And jangan kita lupa, bila ada jualan besar-besar macam ni, sudah tentu ada pembeli yang banyak. So sudah tentu ada pembeli yang banyak. Dan siapa yang beli? OTC Desk Wallet, which is institution yang besar. Okay, so inilah cerita sekarang ni. So kalau tuan-tuan puan-puan tanya nak hold ke, nak jual ke, nak buy the dip ke kan, terserah kepada tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Setiap orang ada risk tolerance dia, ada reward yang dia nak ambil. Okay, so semuanya bergantung pada tuan-tuan puan-puan. So saya hanya just sampaikan maklumat-maklumat yang saya tahu. Okay, so one thing yang kita kena ingat, kalau berlaku crash atau jatuh harga, orang akan huru-hara. Dia ada 3 jenis huru-hara dia. Satu, huru-hara nak beli ataupun nak jual kripto. Kadang-kadang nak beli, tengok alamak USDT tinggi sangat kan. Of course, sebab apa? Sebab waktu tengah crash, ramai nak beli, demand akan tinggi terhadap USDT, sebab tu dia mahal sangat. That's why kalau kita nak buy the dip, prepare USDT, siap-siap untuk beli. Tak adalah waktu tu nak beli dan sebagainya, tengok alamak mahal dan tak jadi nak beli. So prepare siap-siap kalau nak buat buy the dip lah. Adakan allocation untuk buy the dip. And then lagi satu huru-hara pula, huru-hara nak cari sebab kejatuhan. Itu yang saya huru-hara dalam video lepas, nak cerita sebab jatuh dan sebagainya. Sebab human psychology always nak tahu why, the reason kan. So itu huru-hara kedua pula. Then the next huru-hara pula adalah huru-hara ke mana kita nak pergi, ataupun langkah seterusnya nak buat apa. Waktu tu panik, okay sekarang nak buat apa kan. So that is why untuk mengawal huru-hara ni, the best is to have your own risk management strategy. Kena ada pengurusan risiko untuk mengawal diri daripada huru-hara. Ada 3 jenis huru-hara yang kita kena address. So kalau kita manage our risk, insya-Allah kita tak huru-hara lah. Okay, so itu saja daripada saya, dan harap tuan-tuan puan-puan cekal, tabah, dan ini semua adalah perkara biasa dalam pelaburan dan juga trading kripto lah. Okay, Assalamualaikum dan salam kripto.